Saya rasa mungkin ada orang tahu, ada orang tak tahu kot. Mungkin siapa yang follow saya di Facebook dia tahu kot. Yang saya kata apa saya nak pada tahun depan. Siapa tahu apa saya nak pada tahun depan? Sesuatu yang boleh menyebabkan orang rasa macam terperanjat. Apa saya nak tahun depan? Siapa boleh tulis kat bawah? Siapa-siapa je, siapa-siapa je. Yang kenal saya ke, yang tak kenal saya ke, okay, boleh tulis. Yes, thank you Aus. Saya nak Ferrari tahun depan. Saya nak Ferrari tahun depan. Sama ada orang kata dekat saya, Khairul, you jangan buat gila. Khairul, saya cakap dengan saya punya kawan, kalau kau betul nak, petang ni aku start kereta, aku akan ada di Kelantan pada hari esok. Kau jangan buat gila ni, Khairul. Ini bukan soal buat gila. Ini adalah sesuatu yang saya pegang bahawa semua orang boleh cemerlang bila dia fokus kepada perkara yang 3 huruf ni tadi. Iaitu nak. Once kita nak ni, tengok balik. Dia akan membezakan 2 jenis manusia bercakap nak. Satu jenis manusia dia akan bercakap nak tapi dia tak faham. Satu lagi jenis manusia dia cakap nak dan dia akan cari segala jenis ilmu tentang yang dia nak. Dia akan cari. Jadi bila sebut nak ni sebenarnya dia satu kata-kata hikmat bagi seseorang, bagi individu sebab Allah dah buka pada hati dia bahawa dia nak straight A. Dia nak jadi pelajar nombor 1 dalam sekolah, paling hebat. Dia nak jadi pemimpin paling disegani. Dia nak jadi itu. Dia nak jadi ini. Dia nak jadi menteri. Bila kata kita nak, maka orang akan terbahagi kepada 2 jenis. Satu nak dia faham, satu nak dia tak faham. Saya kupas dulu nak yang faham dengan nak yang tak faham. All we ever hear from you is blah blah blah. So all we ever do is go yeah yeah yeah. And we don't even care about what they say. 'Cause it's yeah 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 yeah. Blah blah blah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Apa khabar semua? Salam sejahtera. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik. Apa khabar semua? Sihat ke sihat? Sihat ke sihat sangat? Suara saya clear tak? Suara saya clear tak? Alhamdulillah clear. MTM Ranger, Sal Salina. Alamak, apa khabar Sal? Sihat Sal? Nisrina, kita ada Nisrina. Nisrina ni pun antara penonton setia. Hari tu Cikgu Jinggo punya sesi pun dia ada dan terlibat secara aktif. Intan Syafika, Alhamdulillah sihat, cantik. Clear okey. Nadira, kita ada Faika, apa khabar Faika? Kita ada Raiza. Oh, selama ni kita berkenal-kenalan di Facebook saja Hari ni muncul di hadapan, bukan depan mata, tapi depan mata lah kira depan mata jugalah Kita ada Nisrina, kita ada Azhani, kita ada Nurin. Apa khabar Nurin? Malam ni line okey Nurin. Kita ada Deborah. Deborah adalah student daripada Sabah, peserta Abang Q dalam kelas TBC. Nurin pun peserta kelas TBC. Faikah pun kelas TBC. Kita ada Najwa, kita ada Kartika Karuna, Masya Allah, nama hebat betul. Fira, MTM Rangers, Kak Sal. Apa khabar Kak Sal? Endila, Cikgu Jinggo, apa khabar Cikgu Jinggo? Cikgu Jinggo ada dalam ni, hebat, luar biasa. Rika, Fidaus, Aus, apa khabar Aus? Kita ada Cik Khairul, apa khabar Cik Khairul? Sihat-sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Baik, kita ada Amirah, kita ada masih ada lagi yang sedang masuk. Kita lebih kurang dalam ni ada dalam 22 orang dan masih ada masuk lagi. InsyaAllah. Tapi kita nak buang masa, pertama-tamanya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Mencipta dan Maha Memelihara dan Maha Menguji. Awal-awal kita diuji dengan teknikal. Laptop dia update pula tiba-tiba last minute. So kita terpaksa restart balik. Kemudian kita run lah. Alhamdulillah lancar. Tapi kita akan start lambat sikit tadi. Tapi sekarang Alhamdulillah baguslah. Dah boleh on. Dan kita ada 23 orang dan dia akan terus masuk. Alright.
So terutamanya saya nak buat pendahuluan sikit. Okay. Kita ada dalam sesi perkongsian. Perkongsian ni yang kita buat dalam grup saya, Tuan Carol, Cik Carol. Grup saya namanya The Champion. The Champion ni kita ada gabungan student-student sekolah menengah, IPT dan staff-staff AADK. Ada ramai orang dalam tu yang mana kita fokuskan The Champion ni berkenaan dengan soft skill, pembinaan diri. Kita fokus pada 3 perkara. Sahabat-sahabat semua kita fokus pada 3 perkara. Yang pertama kepimpinan diri, keyakinan diri, dan yang ketiga kita fokus pada komunikasi. So kita bangunkan individu yang ada dalam grup The Champion tu untuk develop diri mereka. Dan ada yang dah masuk dan ada yang belum masuk, saya tak ada masalah. Bergantung, itu hidup adalah pilihan. Alright, dan kita akan terus banyak berkongsi secara percuma dalam grup tu lah. Alright, dan alhamdulillah sebelum ni kita dah ada Cikgu Jinggo. Terima kasih banyak Cikgu Jinggo yang berkongsi. Pada malam ni kita ada Cik Carol. Wow, ini dua-dua ni memang sipu saya, guru saya. Benda akan datang kita akan ada lagi motivator yang lain kita dah susun yang berminat dan sudi untuk membantu kita semua. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Alright, so malam ni jadualnya ialah bersama dengan Cik Carol. Okay, Cik Carol adalah CEO dalam MTM Group. Okay, MTM ni ada banyak syarikat dia, anak syarikat dia banyak. Salah satunya tu MTM Rangers pun dah ada sekali. Banyak lah banyak, aku nak sebut pun aku tak ingat lah. Banyak sangat syarikat bawah Cik Carol ni. Dan bagaimana Cik Carol memimpin dan bagaimana Cik Carol boleh berjaya melebarkan kuasanya kepada ramai orang. Dan untuk makluman juga, di bawah Cik Carol ada grup facilitator yang aktif. Saya rasa yang terakhir Cik Carol pernah inform lebih 200 orang. So ramai individu hebat di bawah pimpinan Cik Carol. So malam ni kita nak berjumpa dengan Cik Carol. Berjumpa dengan Cik Carol dan kita akan minta sedikit resepi dan rahsia bagaimana yang dikatakan semua orang boleh cemerlang. Alright, so Cik Carol boleh sedikit introduction untuk diri sendiri selain yang saya dah sebut tadi. Baik, terima kasih Abang Q dari Q Hijrah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Suara saya clear tak? Ke ada dengar perlahan? Clear. Okey, cantik. Terima kasih Syukur pada Allah. Okey, yang pertama ada satu inisiatif yang hebat dibuat oleh Abang Q, okey, dari Q Hijrah untuk memberi manfaat kepada orang lain. Okey. Jadi saya suka bersama-sama dengan mereka yang mempunyai keinginan untuk terus memberi manfaat kepada orang lain. Okey. Jadi itulah yang menjadi intipati saya dalam MTM, okey. Yang mana tadi Abang Q dah ceritakan banyak juga tentang diri saya dan juga tentang MTM sedikit. Tapi masih banyak lagi yang belum saya bongkarkan kepada umum. Masih banyak. Sudah pastilah untuk saya capai dan saya berada di peringkat ini, liku-liku dia, cabaran dia, saya tidak rasa ianya mudah. Saya fikir ianya tidak mudah seperti yang orang lihat bila mana saya dah berada di peringkat ini. Bahasa mudahnya adalah orang akan cakap bolehlah Cik Khairul berjaya sebab dia ada tim yang besar. Okey. Tapi nak membina tim yang besar dan mengekalkan tim yang besar, cabaran dia tu saya tak fikir senang. Saya tak fikir ianya mudah dan perlukan komitmen yang betul-betul tinggi. Betul-betul tinggi, kesabaran yang betul-betul tinggi. Jadi mungkin malam ni lah saya ambil satu kesempatan untuk saya rungkaikan. Saya rungkaikan bagaimana perkara itu saya lalui, turun naik dia, dan lebih kita nak memfokuskan juga adalah kecemerlangan diri lah. Okay? Sebab saya sangat-sangat berpegang kuat kepada prinsip semua orang boleh cemerlang. Semua orang ni dia boleh berjaya.
Okey, waimah apa pun latar belakang, waimah apa pun dia punya asal usul. Okey? Mesti ada sebab kenapa saya berpegang kuat dengan perkara ini. Okey, mesti ada benda yang saya jadikan pegangan sehingga saya melatih ramai orang supaya yakin kepada diri sendiri bahawa mereka ni boleh jadi insan cemerlang, orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Okey, jadi malam ni insya-Allah nanti bila Abang Q mulakan benarkan untuk saya mulakan, saya akan mula berkongsi, dan kalau ada soalan juga saya berbalik kepada Abang Q lah. Kalau Abang Q benarkan untuk saya jawab soalan-soalan yang keluar dalam chat, saya akan terus jawab lah. Kalau tidak, saya akan fokus kepada point dulu. Okey, terima kasih Abang Q. Okey, baik. Terima kasih Cikgu. Terima kasih kepada Cik Khairul. Alright. So, kita tak nak buang masa. Kita memang sangat, saya sendirilah secara jujurnya saya peribadi memang sangat teruja lah nak mendengar perkongsian Cik Khairul ni. Apa yang nak kongsi ni? Tajuk dia macam biasa-biasa kan. Semua orang boleh cemerlang. Dan ayat tu semua orang boleh cemerlang, semua orang boleh cakap. Saya pun boleh cakap. Nadirah pun boleh cakap. Roizah pun boleh cakap kan. Aus pun bercakap, semua orang boleh cemerlang. Nenek kita boleh cakap, adik kita boleh cakap. Tapi apa yang sebenarnya intipati yang Cik Khairul nak sampaikan tu? Semua orang boleh cemerlang tu. Mungkin ada ilmu yang tertentu, resepi yang tertentu kan, ataupun pengalaman Cik Khairul tu yang menjadikan Cik Khairul yakin dan confident untuk kata juga gunakan ayat yang budak biasa pun guna. Semua orang boleh cemerlang. Saya mesti ada sesuatu di sebalik ayat tu. So malam ini adalah malam yang bebas. Kita tak ada skop tertentu, kita tak ada topik tertentu. Maksud saya topik tu maksudnya perkhususan tertentu, apa yang kita nak sembangkan. Dia lebih kepada sembang santai je, yang penting sampai. Okay, santai tapi sampai. So kita sembang je dengan Cik Khairul. So apa saja yang Cik Khairul nak kongsi, Cik Khairul boleh kongsi. Ini adalah medannya, inilah ruangnya. Lebih kurang 1 jam atau 1 jam setengah. Saya serah kepada Cik Khairul bulat-bulat. Yang ada chat, yang nak tanya je terus, kita akan tengok je kan. Tapi dalam keadaan saya memantau lah. So tapi ia bebas. Cik Khairul nak share apa, ada soalan Cik Khairul nak jawab, teruskan je. Saya memang bagi free. Ini platform Cik Khairul punya. Ini platform Cik Khairul punya. Cik Khairul silakan terus. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu hebat sekali platform yang disediakan ni. Dia bukan hebat kerana platform yang namanya Q Hijrah. Dia bukan hebat kerana platformnya adalah Abang Q. Dia jadi hebat kerana ada sesuatu dalam badan si penganjur ni. Dalam diri dia ada sesuatu benda yang membuat-buat. Jadi platform yang dianggap biasa, yang semua orang boleh buka Zoom, semua orang boleh buat platform ni, semua orang boleh buat poster, semua orang boleh cuba-cubalah message motivator ni, kalau free boleh join, semua orang boleh buat. Tapi kenapa Abang Q nak buat? Kenapa Abang Q nak buat, dan cara dia menerima tetamu-tetamu yang datang ni pun ada kelainan. Ada satu, orang kata apa? Satu lonjakan paradigma ataupun ke arah lebih baik, ke arah lebih menjadikan kita pada malam ni rasa hebat sangatlah yang kita akan dengar. Padahal saya sendiri yang rasa, aku yang akan bercakap ni. Tapi kenapa aku rasa platform ni macam ada benda yang hebat akan diperkatakan. Padahal saya sendiri yang akan cakap. Aku nak cakap sikit je ni. Tapi kerana sambutan, sambutan kita nak mulakan sesuatu tu, dia terbit daripada nawaitu, dan dia terbit daripada rasa keterujaan kita. Jadi orang yang nak berjaya, orang yang nak capai kecemerlangan ni, dia paling kita rasa sedih, kesian. Kita paling rasa sedih dan kesian. Okay, bagi orang-orang yang suka memerhatikan manusia, dia boleh nilai perkara ni, tapi bukanlah tepat. Cuma dia boleh agak, dia boleh rasa. Okay? Orang yang kadang-kadang dia bercakap dia nak berjaya, kan? Tetapi dia tidak ada perasaan pun sebenarnya cakap dia nak berjaya. Inilah yang dimaksudkan Abang Q tadi. Bila dia duduk dengan seseorang, dia akan cakap, semua orang boleh cemerlang apa? Kau cuba dulu, kan? Yang tengah bercakap ni, dia cakap pandai. Tapi kenapa bila dia datang musibah, dia datang masalah, dia tidak boleh keluar daripada kemela tu. Dia selalu jadi macam tu.
Aku ni nasihatkan orang pandai, tapi untuk bila kena kat diri aku tak boleh nak adapt benda tu. Ini sebenarnya ada pada semua orang. Okey? Sebagai contoh, kita ni main bola biasa-biasa, tapi bila kita tengok orang main bola, kita punya komen maha dahsyat. Kita boleh kata, alamak, sepaklah aku tunggu apa lagi? Kita boleh macam tu kan? Kita boleh rasa banyak sangat kita boleh komplain sebab kita tak faham apa yang kita ungkap. Ini masalah pertama ataupun kekurangan yang pertama bagi semua manusia. So orang hebat dia atasi masalah inilah. Orang hebat dia akan atasi masalah ni. Okey, contohnya dia kata apa? Ini yang Allah sebut dalam Quran, jangan kamu perkatakan sesuatu yang kamu tidak lakukan. Jangan kamu nak komplain sesuatu yang kalau kena pada kamu, kamu pun tak boleh buat. Jangan komplain. Contoh dia kata, macam ni je. Yang dia sediakan masakan macam ni je. Cuba you sendiri masak. Sebab you rasa macam you kalau buat macam you boleh buat lebih baik daripada tu. Okay? Kebanyakan orang yang hebat, dia akan bersyukur. Maka dia akan terima je. Pada waktu itu dia dapat mungkin satu yang dia boleh buat lebih baik. Tapi orang macam ni, dia akan lebih diam. Dia akan lebih menilai kenapa kali ni Allah bagi dia satu keadaan yang ada sedikit kekurangan. Okay? Dan kalau dia diminta untuk memberikan pendapat, maka dia akan beri pendapat dalam keadaan yang sangat bertanggungjawab. Okey? Sangat bertanggungjawab. Jadi, kita dapat lihat, kebanyakan orang, memanglah kita sebut sebagai kata-kata tu sangat mudah. Contoh, ni saya bagi contoh yang ada pada semua orang. Contoh dia macam ni. Aku kalau boleh nak beli ini. Aku kalau boleh nak beli itu. Kalau ditanya kamu dah besar nak kerja apa? Saya nak kerja, saya ingat saya nak jadi doktor. Okey, nampak tak? Itulah kata-kata, mudah kan? Kalau tanya, okey, kereta kamu nak pakai kereta apa? Saya memang kalau ikut nak beli kereta BMW. Tapi cuba bayangkan, kita tak nampak pun usaha dia ke arah nak beli kereta BMW. So maksudnya apa? Maksudnya bila dia bercakap, dia akan bercakap sesuatu yang di luar daripada kemampuan dia. Melainkan orang hebat. Orang hebat ni dia bercakap tu, dia proses. Benda yang bercakap ni, benda yang aku akan buktikan, benda yang aku akan capai. Contoh dia kata apa? SPM kamu nak berapa A? Saya nak 7A. Okay, kita pun tanya, kenapa tak nak 9A? 7A pun dah cukup kot, itu pun dah hebat. Tapi selepas tamat dia cakap 7A tu, kita boleh lihat gerak-geri dia tak macam orang nak dapat 7A. Malah nak dapat 1A pun macam tak ada pada diri dia. Ini kebanyakan orang. Sebab itu bila menyembang dekat mana-mana, kadang-kadang saya tak suka. Saya tak suka sangat bercerita tentang impian pada orang yang salah. Sebab saya akan lemahkan diri saya berkumpul dengan orang yang cerita tentang impian tapi salah. Sama juga orang yang datang seminar yang dia pergi seminar hebat-hebat yang besar-besar tu kan. All we ever hear from you is blah blah blah. So all we ever do is go yeah yeah yeah. And we don't even care about what they say. 'Cause it's yeah 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 yeah. Blah blah blah. Bila coach kata okey, semua orang yang nak berjaya genggam tangan, dia pun genggam. Semua orang nak berjaya jerit. Semua orang yang pastikan hujung bulan ini ataupun closing pada kali ini dia akan capai 100,000 jualan. Say yes. Dia pun say yes kuat-kuat hati dia. Tapi dia tak faham apa dia buat. Dia tak faham. Balik apa jadi? Keluar dia daripada pintu dewan. Segala yang dia catat, yang sepatutnya dia kena buat itu, yang sepatutnya dia kena buat ini, yang sepatutnya dia dah sedar, dia salah itu, dia salah ini. Dia keluar dia daripada dewan. Dia balik kepada perangai lama dia. Sebenarnya, dia hanya boleh cakap. Dia hanya boleh cakap. Tapi bab buat tu sebenarnya jauh panggang dari api. So sama, ini ada pada mana-mana manusia, melainkan orang hebat, dia akan berhati-hati bila bercakap, dia akan berhati-hati bila berimpian, sebab setiap yang dia impikan, dia akan pastikan dia ke arah impian tersebut. Okey. So kalau cakap dulu saya nak cerita pasal pengalaman sikit. Kita buat storytelling sikit lah. Masa saya mula-mula terlibat dalam bidang training, saya ada seorang kawan partner saya. Bukan partner lah, sebenarnya dia tengok saya buat talk. Okey, kemudian
pada beberapa hari ya, pada 2 kali, kali kedua dia ikut saya. Minggu ni dia ikut saya, minggu depan dia ikut saya. Minggu depan tu dia bagi surat resign. Umur dia 23 tahun ketika. Dia bagi surat resign, 24 jam dia berhenti dengan company lama dia. Yang ketika itu pendapatan dia sekitar 1,800. Okey? Dia berhenti dan akhirnya dia ikut saya buat training. Pada bulan dia berhenti tu, gaji pertama dia dengan saya adalah RM150. RM150. Dia daripada 1,800 dan membawa kepada turunnya kepada RM150. Waktu itu saya kata kat dia, jangan sedih. Saya kata jangan sedih. Kau ikut aku dan insya-Allah satu hari nanti pendapatan kau kat sini 10,000 sebulan. Dia pun tanya, macam mana Rod? Saya kata okey, macam ni. Suatu hari nanti di belakang kita ni akan ada lebih 200 orang facilitator. Dia geleng kepala. Aku tak faham apa macam cakap ni. Satu hari nanti kau datang program, kau hanya tengok saja, kau nak tidur, kau pilih je bilik mana kau nak. Habis aku buat apa? Aku tak kerja. Ya, kau datang tengok saja. Kau tengok, lepas tu kau bolehlah duduk-duduk dengan facing, kau boleh borak-borak dan tanya-tanya. Waktu itu kau bos. Dia lagi tak faham. Dia tak faham. Sebab dia bercakap dengan saya yang setiap yang saya cakap tu, saya tak nak cakap benda yang akan jadi sia-sia. Saya tak nak. Itu cara saya berfikir sebagai seorang cemerlang. Cara saya Jadi saya kata dengan dia, nanti kita akan jalankan satu program pada hari Sabtu, Ahad, Jumaat, Sabtu dan Ahad. Yang kau nampak sekarang satu kan? Minggu ni satu kan program? Okey. Tapi nanti kau akan nampak Jumaat, Sabtu dan Ahad ni akan berlangsung sekitar 15 program serentak. Dia kata saya gila. Dia kata saya gila. Malah ada pernah saya bentangkan satu manusia, dia kata apa? Dia kata, Khairul, you bukan Superman. It's okay. Sebab saya kata saya nak buat. Saya kata saya ajak dia. Jom kita buat. Dan dia kata, Khairul, you bukan Superman. You takkan boleh run banyak company dalam this arena ataupun industri. Saya kata, it's okay, you tak nak, tak apa. So, apa berlaku? Apa berlaku, saya akan cari dengan orang yang nak. So, maksud yang saya selalu cakap, semua orang layak cemerlang, dia kunci dia adalah kepada nak dan berasas. Ni tolong catatlah. Key dia adalah pada nak yang berasas. Okey? Kalau kata nak dan berasas, maka dia akan jadi satu chapter baru dalam hidup. Mana nak dulu. Contoh kata nak apa? Okey, saya nak pergi Paris tahun depan. Dia akan jadi satu chapter baru untuk you fokus kepada you pergi Paris. Saya rasa mungkin ada orang tahu, ada orang tak tahu kot. Mungkin siapa yang follow saya di Facebook, dia tahu kot. Yang saya kata apa saya nak pada tahun depan. Siapa tahu apa saya nak pada tahun depan? Sesuatu yang boleh menyebabkan orang rasa macam terperanjat. Apa saya nak tahun depan? Siapa boleh tulis kat bawah? Siapa-siapa je. Yang kenal saya ke, yang tak kenal saya ke? Okay, boleh tulis. Yes. Thank you, Aus. Saya nak Ferrari tahun depan. Saya nak Ferrari tahun depan. Sama ada orang kata dekat saya, Khairul, you jangan buat gila. Khairul, saya cakap dengan saya punya kawan, kalau kau betul nak, petang ni aku start kereta, aku akan ada di Kelantan pada hari esok. Kau jangan buat gila ni, Khairul. Ini bukan soal buat gila. Ini adalah sesuatu yang saya pegang bahawa semua orang boleh cemerlang bila dia fokus kepada perkara yang 3 huruf ni tadi, iaitu nak. Once kita nak ni, tengok balik. Dia akan membezakan dua jenis manusia bercakap nak. Satu jenis manusia dia akan bercakap nak tapi dia tak faham. Satu lagi jenis manusia dia cakap nak dan dia akan cari segala jenis ilmu tentang yang dia nak. Dia akan cari. Jadi bila sebut nak ni sebenarnya dia satu kata-kata hikmat bagi seseorang, bagi individu, sebab Allah dah buka pada hati dia bahawa dia nak straight A. Dia nak jadi pelajar nombor 1 dalam sekolah, paling hebat. Dia nak jadi pemimpin paling disegani. Dia nak jadi itu. Dia nak jadi ini. Dia nak jadi menteri. Bila kata kita nak, maka orang akan terbahagi kepada dua jenis.
Satu nak dia faham, satu nak dia tak faham. Saya kupas dulu nak yang faham dengan nak yang tak faham. Okey, nak yang faham, nak yang tak faham. Kita cerita yang nak tapi dia tak faham apa dia cakap. Orang yang nak tapi dia tak faham ni adalah satu jenis manusia yang memang suka sangat tipu diri sendiri. Dia tak suka tipu orang sebenarnya, dia suka tipu diri sendiri. So maksud dia tipu diri sendiri apa dia? Bila mana dia buat jadual, bila mana dia buat perancangan, dia akan tipu dengan semua yang dia tulis. Kononnya bangun 6 pagi, tipu. Kononnya nak baca buku sebelum tidur, tipu. Dia buat satu jadual untuk dia tipu diri dia sebenarnya. Itu punca dia nak dan tak faham. Kamu kena tolong orang macam ni bagi dia sedar. Kalau dia tak sedar, kamu kena tinggalkan. Sebab negative vibe akan menjadi you punya circle. You kena tinggalkan dia. You jangan cakap saya pisahkan you punya silaturahim ke, persahabatan ke. Allah sebut dalam surah Furqan ayat 28 dan 29. Wahai celakanya aku, alangkah baiknya kalau aku tak menjadikan dia ni sebagai sahabat karib. Betapa Allah tegas. Punca kita salah pilih circle, kita salah pilih kawan. Punca kepada apa? Punca kepada kita rancang untuk hebat, kita rancang untuk berjaya, menjadi gagal dan sia-sia. Boleh tinggalkan orang macam ni. Syarat dia, you ajak. You dakwah. Ajak. Dia tak nak, please tinggal. Saya kira kesianlah saya kawan dengan dia dah lama. For that moment. Untuk yang you kata nak tadi tu. Nak apa? Contoh you kata you nak straight A. Tapi bila you ajak dia, dia tak nak. So untuk belajar saja you tinggalkan dia. Kalau you kata you masih lagi nak belajar dengan dia, you tunggu nanti. You punyalah kuat semangat nak belajar. You tengok dia main game. You tengok dia main game. You tengok dia main chatting, dia main dia layan, dia scroll Facebook dan sebagainya. Apa jadi pada you? Dia punya kesan keseronokan, dia punya negative vibe akan mula menyebabkan you rasa sangsi dengan you punya gendak. Oh Allah, aku rasa macam penat dia belajar hari ni. Sebab kita punya positive vibe tu dah pecah disebabkan kita salah pilih kawan. Surah Furqan ayat 28, baca dan faham. Allah larang kita salah pilih circle. Allah kata apa? Celaka. Allah kata celaka bagi orang. Maksud celaka ni apa? Bukan mencarut korang jangan salah faham pula. Maksud celaka ni rugi. Kena baca tafsir dengan betul. Maksudnya rugilah orang yang salah pilih circle. Jangan main-main jangan duk jaga hati sangat. Sebab tu kita kata dalam kaunseling, bantu diri baru bantu orang lain. You kena selamatkan diri you dengan circle yang positif. You kena bina kalau you tak ada circle positif. So nak ni tadi, dia bezanya antara faham dan tak faham. Orang yang tak faham tentang nak ni adalah orang yang kuat menipu. Dia tak tipu orang lain, tetapi dia tipu diri dia sendiri. Dia tidak menzalimi orang lain, tetapi dia menzalimi diri dia sendiri. Orang ini, lakarlah apa bentuk kejayaan pun. Semana benda tu hanyalah semata-mata fata morgana. Apa dia fata morgana? Siapa boleh jawab? Apa dia fata morgana? Masa ni dah nak test. Apa dia fata morgana? Cepat. Dengar lagu je kan, nyanyi je kan. Perkara yang sia-sia. Okey, tidaklah berapa tepat. Fata morgana adalah bermaksud tipu daya. Jangan takut salah bila kita jawab. Tak ada masalah lah. Nama pun belajar. Maksudnya tipu daya. Kan? Pernah tengok logam maya? Siapa pernah tengok logam maya? Logam maya. Kita belajar fizik, kita akan nampak. Kita akan belajar satu topik logam maya. Logam maya ni adalah bila mana kita bawa kereta atau kita duduk dalam kereta ataupun kita di padang pasir, kita waktu panas terik kita nampak macam ada lopak air. Sampai-sampai dekat tak ada. Ni betul ni Tasha Latif. Kan? Kita nampak macam air tapi bila sampai dekat tak ada kan? That is logam maya. Dan itu jugalah namanya fata morgana. Okey? Khayalan. Okey? So maksudnya yang dalam lagu fata morgana apa? Begitu indah dunia, siapapun kan tergoda. Harta apa? Jangan nangis Iman. Iman, jangan nangis. Sabar Iman. Okey? Begitu indah dunia, siapapun kan tergoda. Harta pangkat dan wanita melemahkan jiwa. Tanpa iman, nama awak saya sebut. Dalam hati
kita akan dikuasai. Syaitan nafsu dalam diri, musuh yang tersembunyi. Pulanglah kepada Tuhan, cahaya kehidupan, keimanan, ketakwaan kepadanya, senjata utama. Itu dia. Kan? Keimanan, ketakwaan lah yang sebenarnya akan boleh kekang fata morgana. Kalau you tak ada iman dalam buat perancangan, bukan iman yang ni. Ni iman ni dah tergolek dah ni, saya tengok dia punya kamera. Bukan iman yang ni. Maksudnya, bila you buat sesuatu tanpa iman dan ketakwaan, you tak bawa bersama-sama dengan sifat ketuhanan dalam you punya perancangan, maka you akan dilanda fata morgana dalam diri. Okey? Kalau disebut, dikejar dicintai, bak bayangan tak bertepi, tiada sudahnya dunia yang dicari. Dah pakai kereta Camry, tak puas, nak pakai lagi kereta apa? Pakai kereta Alphard. Tak puas, nak pakai kereta apa lagi? Nak pakai kereta Ferrari. Nak pakai apa lagi? Dah habis Ferrari, nak pakai apa pula? Nak pakai jet. Tapi kenapa nak pakai, kenapa tak pernah puas? Okay. Innama a'malu binniyat. Niat kita lah yang akan jadi penentu. Tak puas dah dapat nombor 1 dalam kelas, nak nombor 1 pula dalam sekolah. Dah dapat nombor 1 dalam sekolah, tak puas nak dapat nombor 1 dalam daerah. Dah dapat nombor 1 dalam daerah, tak puas nak dapat nombor 1 dalam negeri. Tak puas nak dapat nombor 1 dalam Malaysia. Dan akhirnya orang yang mengejar dengan penuh keyakinan, dengan penuh kefahaman, akhirnya dia mungkin boleh jadi pelajar terbaik, ataupun pada usia tersebut dia adalah pelajar terbaik, insan terbaik dalam dunia. Mungkin. Kerana apa? Kerana dia buat sesuatu yang dia nak tadi tu dalam keadaan dia faham. Best ni kalau cakap pasal nak ni. Sebab nak ni dia simple. Kan? Tajuk apa? Tajuk semua orang boleh cemerlang ni, alahai. Aku rasa macam aku boleh fikirlah apa Cik Khairul nak cakap. Kan? Aku rasa aku pun boleh bagi tajuk macam ni kan. Sebab tajuk tu bukan susah sangat pun. Kan? Tajuk tu macam biasa-biasa. Dia punya kupasan Cik Khairul tu yang tak terfikir lah. Ya, sebab saya berdasarkan pengalaman dan saya juga saya rasa ramai orang dia buat silap, ramai orang dia patah semangat dengan dia punya perancangan sebab dia ni terperangkap dalam fata morgana itu sebenarnya. All we ever hear from you is blah blah blah. So all we ever do is go yeah yeah yeah. And we don't even care about what they say. 'Cause it's yeah 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 yeah. Blah blah blah. Dia memang terperangkap dalam tipu daya. Tipu daya tu siapa create? Dia juga yang create. Dia kata tadi kan, saya ulang kan, dia kata dia nak bangun 6 pagi. Dia kata dia tulis dia nak bangun tahajud. Ada dia buat. Tulis nak tahajud lah, tulis nak puasa sunat lah, tulis nak bersedekah lah, tulis nak dengan cakap ibu lah, tapi melawan juga. Baru tulis tadi, besok dah melawan dengan cakap ibu. Katalah nak dirikan solat sunat bagi setiap selepas waktu solat, tak buat juga. Jadi fata morgana ni lah tadi sebenarnya circle yang you tak dapat keluar. Sebab apa dia tipu daya? Tipu daya ni maksudnya apa? Macam you duduk dalam satu jalan, maze, tahu maze? Jalan sesat tu, dan keliling you cermin. Semua you nampak macam jalan keluar, tapi hakikatnya masih dinding. You dalam maze tersebut. Jadi orang yang betul-betul faham adalah orang yang akan berjaya. Ni baru satu bab daripada 4 bab. Wow. Ni baru satu bab. Okey. So bila dia kata, ni bab yang pertama ni, satu bab ni pun saya nak kupaskan dia punya pecahan dia tadi pula. Iaitu orang yang faham pula. Siapa kategori orang yang faham? Okey. Orang yang faham tadi saya ada sebut. Dia bergerak dengan keimanan dan ketakwaan dia. Maksudnya dalam dia menyusun langkah dia tu, dia ada unsur-unsur keimanan. Maknanya percaya yang dia buat bukan kerana makhluk. Dia bukannya orang yang terperangkap dengan yang disebut dalam surah Al-Ma'un, allazina hum yura'un. Bukan dia terperangkap dengan ayat tersebut. Allah kata siapa ini? Ini adalah orang yang mendustai agama. Siapa dia? Allazina hum yura'un. Maksud dia apa? Maksud dia buatlah apa saja pun demi makhluk. Contoh, apa? Contoh, saya dapat 9A, saya nak buktikan dekat orang itu sebab dia suka hina saya. Ni kerana makhluk. Saya nak dapat gaji saya 30,000,
Sebab saya nak buktikan saya seorang budak miskin, saya orang kampung, tapi akhirnya saya boleh cemerlang. Nak buktikan tu menjadi asas dia, bukan kerana Allah. Okey, maksudnya allazina hum yura'un, dia ini orang yang berlaku riak. Dalam dia menuju sesuatu kejayaan, dia berlaku riak. You cuba tengok kenapa Albert Liu, dia bagi orang sedekah, dia tidak gentar untuk tayangkan perkara tersebut. Tak jadi masalah. Dia sendiri nak tayangkan. Okey, aku bagi 100, betul aku bagi 100, aku tunjuk. Orang ini kerana dia dah faham, aku tunjuk bukan bermaksud aku riak, dan manusia tidak boleh nilai aku punya niat. Nak sebut tentang manusia nilai niat seseorang ni, okey, jom saya bawa satu cerita kisah Nabi. Dalam satu peperangan, seorang sahabat ni, dia telah membunuh seorang lelaki yang baru saja syahadah. Maksud syahadah apa? Masuk Islam. Peluk agama Islam. Baru saja syahadah. Dan lelaki yang membunuh ni tadi kisah dia macam ni. Dia waktu tu berada di atas badan seorang lelaki, pihak musuh Islam. Okey, mana pihak lawan perang. Pihak lawan perang. Tentera Islam atas badan dia. Dan waktu dia angkat pedang tu, lelaki yang kat bawah tadi ni yang dah lemah ni, yang memang tahu akan mati sekejap lagi di tangan tentera Islam ni, dia kata apa sekejap? Aku nak mengucap. Dia kata sekejap, aku nak mengucap. Dia pun mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tanpa diajar oleh tentera Islam tadi. Maknanya dia dah pernah tahu pasal cara syahadah. Jadi akhirnya dia mengucap waktu itu, sahabat ni tadi terus potong kepala dia. Sam. Potong. Sam. Mati. Okey. Akhirnya masuk balik ke dalam kamp Islam. Kamp bersama Rasulullah. Nabi pun panggil semua tentera. Okey, bentangkan laporan. Postmortem lah, senang cerita postmortem. Nabi minta laporan. Seorang sahabat ni kata apa? Tadi aku baru bunuh satu orang lelaki. Dia mengucap tapi tak ikhlas. Nabi kata, kenapa kamu cakap macam tu? Yalah, dia mengucap di saat pedang aku dah ada atas badan dia dan tu untuk aku libas ke kepala dia. Jadi dia tak ikhlas. Dia masuk Islam kerana dia takut dibunuh oleh aku. Nabi bangun, Nabi kata, mana kamu tahu dia masuk Islam kerana itu? Nabi tanya dia. Jadi dia kata, yalah sebab dia takut dibunuh, sebab tu dah dia masuk Islam supaya aku tak bunuh dia. Dia kata, Nabi cakap apa? Sesungguhnya orang yang melafazkan syahadah ini hanya Allah saja yang tahu niat dia dan Allah yang pilih dia. Allah campakkan hidayah pada waktu itu di saat-saat nyawa dia akan diambil. Sebab Allah yang pilih. Mana kamu tahu tentang niat dia? Aku sendiri pun tak boleh tahu niat seseorang untuk memeluk agama Islam. Tetapi apabila dia dah syahadah, itu tandanya dia sudah menerima Islam. Jadi, lelaki tadi ni berasa dalam keadaan bersalah. Dan Nabi kata apa? Kamu baru saja bunuh seorang umat Islam. Dia terperanjat sebab Nabi punya pandangan macam tu. Nabi bukan pandangan. Nabi mengikut kefahaman Nabi tentang syariat Allah. Tentang turunnya wahyu Allah. Jadi Nabi berkata benar. Maka orang tadi itu kamu tidak boleh nilai sama ada dia ikhlas atau tidak. Kita tak boleh nilai malam ni Abang Q buat program ni ikhlas atau tidak. Bukan hak kita. Saya tak boleh nilai kamu ni dengar ceramah ikhlas ke tak ikhlas. Kamu tak boleh nilai cikgu tuition yang ajar kamu berdekah-dekah tu ikhlas ke tak ikhlas. Kamu tak boleh cakap, oh dia mengajar sebab dia nak duit lah ni kan. Lepas tu dia mengajar macam ni. Kita jangan nilai orang disebabkan itu. Disebabkan kita rasa kita ada kehebatan lebih daripada dia. Jadi apa berlaku? Sahabat ni tadi tidak berikrar, tidak akan lagi turun ke medan perang kerana takut peristiwa sama yang berulang. Jadi Nabi kata apa? Sesungguhnya orang tadi itu telah pun mendapat hidayah Allah. Dia mati dalam keadaan Islam. Dia mati dalam keadaan Islam. Serius lah. Sebab Nabi kata sesuatu perkara dilihat pada pengakhiran, bukan pada pengawalan. Kalau pengawalan tu Sayyidina Umar tu lagi jahat. Tapi pengakhiran dia husnul khatimah. Jadi nak bagi tahu, ada di kalangan kita, kadang-kadang buat perancangan, kita terlalu nak risaukan pasal permulaan kita. Apa permulaan? Aku nak buat Zoom ni, ada ke orang nak masuk? Aku nak buat kelas online ni, ada ke orang nak dengar? Aku nak buat bisnes ni, ada ke orang nak ikut? Aku nak jadi penceramah, ada ke orang nak dengar cakap-cakap aku? Aku nak dapat 9A ni, aku layak ke?
wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah cakap dalam surah Al-Baqarah ayat 255, di penghujung ayat kursi Allah kata apa? Sesungguhnya ringan bagi aku untuk menjaga keduanya di langit dan di bumi. Segala apa yang ada kat dalam ni, Allah nak bagi kamu, Allah boleh bagi. Sebab tu saya minta Ferrari. Jangan minta yang kecil-kecil, minta yang besar, minta straight A terus. Sebab apa? Sebab kita nak bergerak dengan keimanan dan ketakwaan. Gerak dua ni. You tengok Abel Liu buat tu, ada orang halang? Tak ada. Allah sebut dalam Quran, Allah pegang hati-hati manusia ni. Termasuklah Allah pegang hati Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri kita. Akhirnya Tan Sri Muhyiddin Yassin kata apa? Dan MKN kata apa? Abel Liu dibenarkan untuk teruskan dia punya dakwah. Waktu orang semua berkurung. Kerana Allah pegang hati-hati kita. Dahsyat bergerak dengan keimanan dan ketakwaan ni dahsyat. Itu senjata utama kita. Barulah maksudnya kita faham kenapa kita nak benda ni. Faham tak? Kenapa kita yakin kita nak dapat straight A dan kita yakin kita boleh dapat? Kerana kita bukan bergerak ke atas daya kita. Kita berpegang kepada la haula wala quwwata illa billah. Kita berpegang kepada itu. Keimanan kita letakkan Allah dekat depan, Tuhan dekat depan. Maksudnya, sungguh pun aku sekarang semua straight A. Sungguh pun aku sekarang semua straight A. Macam kita sebagai trainer, sungguh pun sekarang semua zero income. Kan? Tapi ledakan yang Allah nak bagi selepas tamat COVID, itu hak Allah. Mungkin Cik Khairul yang sebelum ni income dia puluh-puluh ribu, ledakan dia selepas COVID ratus ribu. Sebab apa? Kita jangan takut minta dengan Allah. Sebab kita minta berlandaskan dua perkara. Kita minta ketika kita ada iman, kita minta ketika kita ada takwa. Nanti saya jawab Z, macam nak bangkit dari gagal. Okey. Kan? Kita minta dalam keadaan kita ada dua perkara ni. Maksudnya takwa ni tadi apa dia? Salah satu makna takwa. Takwa ni makna dia banyak. Salah satu makna takwa ni adalah takut kepada Allah. Takut dengan kemurkaan Allah. Takut bila Allah balas. Jadi orang-orang macam ni dia akan hindarkan diri, jauhkan diri dari perkara yang mendatangkan dosa, iaitu kita sebut maksiat. Dia tahu nak mengumpat tu dosa, dia akan cuba untuk tidak mengumpat. Dia tahu meninggalkan solat itu adalah berdosa besar, dia tidak meninggalkan solat. Jadi dia bergerak atas landasan ini, maka kalau Allah nak bagi kita straight A, amatlah senang. Walaupun saya tak membaca, Cik Carol, itu hak Allah. Allah nak pilih dalam keadaan kamu tidak membaca pun, maka itu senang bagi Allah. Bayangkan orang tadi, kita ni solat hari-hari kan, kita ni semua, Abang Q, saya dan semua yang ada kat dalam ni kan, kita solat hari-hari kan, insyaAllah kan. Tapi orang yang mati dibunuh di tangan orang Islam tadi, pejuang Islam tadi itu, dia tak solat lagi tau. Tapi dia dah syahdah dan dia mati selepas dia syahdah. Syahid. Syahid. Walaupun di awalnya dia musuh, tapi di ketika itu Allah bagi dia hidayah. Allah bagi hidayah ni tak payah isi borang. Kamu nak dapat straight A, Allah tak payah suruh isi borang. Tak payah. Tak payah susah-susah macam kita pergi bank apa semua, tak payah. Beratur-beratur cek suhu badan ke semua, tak payah. Once kita kata kita nak dan kita berbekalkan kepada dua je, keimanan, ketakwaan, berbalik-balik kepada Allah, kembali balik kepada Allah dengan taubat. Dan salah satu yang Allah sebut dalam Quran, pintu rezeki aku akan bagi kepada mereka-mereka yang bertaubat atau beristighfar. Banyak beristighfar. Ada 8 pintu Allah sebut dalam Quran. Dan salah satunya orang yang beristighfar. Jadi di sini siapa yang nak letakkan dia nak target straight A, dia nak target dia menjadi pelajar nombor 1, jangan takut berimpian. Sebab impian itu yang akan tunaikan bukan kamu. Kamu pelaksana. Yang akan tunaikan Allah. Allah bagi juga tanda Allah sayang, Allah tak bagi juga tanda Allah sayang. Jadi orang-orang yang dah kenal Allah, orang-orang yang dah mana dia buat tu kerana Allah, dia tidak akan kecewa pun kalau dia tak dapat. Dan dia tak fikir pun dia gagal. Kerana dia dah bergerak dengan dua keadaan tadi. Dia beriman dan dia bertakwa. Dia pegang dua tu lebih penting daripada dia fikirkan yang dia rancang tu dapat ke tak dapat. Okay? Bila dia dalam dia nak merancang sesuatu yang hebat, tetapi di pertengahan itu dia diberitahu bahawa dia gagal, orang yang beriman dan bertakwa, dia boleh bangkit balik dengan sangat mudah. Zaid, saya jawab soalan awak. Dia pegang kepada keimanan dan ketakwaan, tiba-tiba dia diisytiharkan gagal, dia diumumkan gagal. Tetapi dia boleh bangkit balik dengan mudah. Okay? Sebagai contoh, kita cuba buat satu permohonan, tiba-tiba kita dapat jawapan dia, kamu gagal. Dia tidak kecewa. Dia tidak kecewa.
Dia terima kegagalan sebagai satu ketentuan. Allah bijak menentukan kegagalan untuk kita. Tetapi kerana apa? Kerana Allah Maha bijak, Allah Maha pemberi. Allah suruh kita sebenarnya usaha lagi sekali cara lain pula. Dan hari itu sebenarnya Allah nak bagi lebih baik daripada yang kita rancang. Ini ada dalam Quran. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maksudnya apa? Allah kata tidak ada keraguan kitab ini. Semua yang ada dalam kitab ini, yang ditulis dalam kitab ini, dan aku janji terpelihara sehingga hari kiamat. Terpelihara sampai hari kiamat. Dulu kan ada satu propaganda, cetakan ayat Quran, dia cuba sorok satu line muka surat. Allah izinkan untuk perkara itu diketahui. Sebab apa? Allah janji Allah pelihara Quran sampai hari kiamat. Tidak akan ada penyelewengan ke atas Quran. Cubaan-cubaan penyelewengan pun semua Allah akan bongkarkan. Jadi akibat dia apa? Orang yang tak pegang kepada Quran, orang tak ikut kepada, tak percaya kepada apa yang Allah tulis dalam Quran, walaupun dia tolak satu ayat, beribu ayat lain dia terima, satu ayat dia tak boleh terima. Maka daripada situ sebenarnya dia telah kufur kepada Allah. Memang dia minta neraka Allah. Jadi yang saya bacakan tadi, yang saya sebutkan tadi, yang ada dalam Quran, kita tak perlu fikir ni betul ke tak betul. Sadaqallahul azim. Benarlah kata-kata Allah. Bukan sadaqallahul azim tu dah habis. Oh, orang buat teka-teki. Okey, kalau orang Arab ni macam mana kita nak cakap kat dia kalau dia nak isi minyak, tiba-tiba minyak habis. Nak cakap apa dengan orang Arab? Dia buat teka-teki pula benda tu kan. Orang nak cakap apa dengan orang Arab? Finish. Dia tak faham bahasa Inggeris, dia tak faham. Dia nak bahasa Arab. Oh, orang buat teka-teki. Orang kata apa? Cakap dengan dia sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim bukan maksud tak ada. Sadaqallahul azim bukan maksud dah habis. Kita selalu habis baca Quran kan, kita baca sadaqallahul azim kan. Bukan maksudnya, oh dah habislah aku baca Quran. Bukan. Sadaqallahul azim bermaksud benarlah kata-kata Allah. Maka kita berpegang teguh ni. Takwa dan iman tadi menyebabkan Quran rujukan kita. Maka Allah dah kata tadi, aku tak bagi kau sesuatu yang kau nak, kerana aku nak beri yang lebih baik. Dan Allah bersama dengan siapa? Allah akan rapat. Allah akan ada dekat dengan orang yang sabar. Okay. Macam mana nak bezakan orang gagal tapi dah hilang sekejap Bagaimana nak bezakan orang gagal tapi menerima dalam keadaan redha atau dia memang tak kisah pun sebenarnya. All we ever hear from you is blah blah blah. So all we ever do is go yeah yeah yeah. And we don't even care about what they say, 'cause it's yeah 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 blah blah blah. Okey. Baik. Dia gagal, kemudian dia redha. Okey. Dalam Islam, dalam kita nak menjalani kehidupan, yang cipta kita Allah. Undang-undang pun Allah sebenarnya. Undang-undang kehidupan ni pun Allah. Jadi berbaliklah pada Allah. Maknanya apa yang Allah kata? Orang-orang yang gagal, okey, dan dia redha ni kena faham adakah dalam keadaan dia berputus asa. Kalau dia redha dan selepas itu dia berhenti, maka orang ini yang disebut sebagai dilalaikan. Ada dalam surah An'am ayat 44. Clear Allah sebut. Maksudnya orang yang dah kata dia give up tadi tu, dia dah redha. Dahlah aku dah redha, tapi dia tak nak teruskan. Untuk usaha lebih baik tu dia tak nak. Faham tak? So maksudnya orang yang dah redha tapi dia tak nak meneruskan apa yang dia impikan tadi tu, okay, dia berhenti sampai di situ saja, maka barangkali orang ini berada dalam keadaan sedang dilalaikan. Yang melalaikannya bukan syaitan yang melalaikannya adalah Allah sendiri yang biarkan dia berada dalam keadaan begitu. Sebab apa? Sebab ketika Allah mudahkan dia satu ketika dulu, dia ni adalah golongan yang tidak bersyukur. Ketika Allah mudahkan segala pergerakan dia, dia adalah dalam keadaan orang yang tidak ingat kepada Allah. Jadi apabila dia gagal, dia dah tak ada pilihan lain, dia fikir dia pilih untuk redha. Bila dia pilih untuk redha dan dia berhenti daripada berusaha, maka orang ini barangkali saya tak kata tepat, tetapi boleh jadi dia sedang berada dalam dilalaikan oleh Allah. Bahaya Takut sebab kata ulama, yang lebih takutnya bukan azab. Bukan azab. Okay, you accident putus kaki, that is azab. Dosa-dosa kamu diampunkan dan kamu dapat balasan atas perbuatan kamu. Itu azab. Ulama kata itu bukan yang paling tinggi tau. Balasan Allah itu bukan paling tinggi. Ada lebih tinggi kat dunia ni. Apa dia? Dibiarkan, dilalaikan oleh Allah. Itu paling tinggi.
Ulama paling takut benda ni lah. Ulama lebih rela dibutakan mata. Ulama lebih rela dimiskinkan. Ulama lebih rela dibaling batu. Ulama lebih rela diseksa. Tetapi mereka tak rela kalau dibiarkan hatinya dilalaikan oleh Allah. Itu masuk kafir. Kafir ni lalai. Nak exam tapi lalai. Ini kan banyak kan abang Q kan, cikgu selalu cakap kan, dah nak exam tapi budak-budak ni macam tak ada perasaan je. Itu dilalaikan tu, jangan main. Takut tau dengar. Takut. Kalau kita ada takwa, kita takut tau. Allah biarkan kita lalai macam tak heran je nak exam. Senyum-senyum Tuhan belajar kan. Itulah betul lah. Aku macam buat tak tahu je pasal nak baca buku. Buat tak tahu je latihan cikgu bagi. Tu dibiarkan, dilalaikan tu cukup bahaya. Jangan main-main. Boleh cek kalau tak percaya dalam surah An'am ayat 44. Betapa Allah sangat bertegas. Apabila kamu dibiarkan lalai, tandanya ia berpunca daripada diri kamu sendiri. Iaitu kamu pilih untuk putus asa. Clear tak? Macam mana tadi Zack tanya kan? Cikgu Zack tanya tadi. Macam mana kita nak bangkit daripada kegagalan? Ingat, jangan sekali pun perkataan putus asa tu singgah dalam diri. Sungguh pun kita tak ada apa-apa kejayaan. Tak apa. Yang penting jangan putus asa. Kita lebih malu, lebih bimbang, orang lebih kenal kita ni seorang yang cepat putus asa dan berhenti berusaha dan akhirnya tak habis-habis buat benda yang sentiasa tak menjurus kepada niat pertama dia. Dia asyik ubah tukar because of dia adalah seorang yang berputus asa. Dan akhirnya orang macam ni dia akan hidup dalam keadaan kekosongan. Dia akan mula rasa hidup dia sangat kosong, tak ada apa pun dia capai. Walaupun di pandangan mata manusia nampak hebat, tapi pada dia tak rasa satu kepuasan. Sebab syukur sudah tidak lagi kuat dalam diri dia. Syukur seolah-olah macam tak ada dalam diri dia. Bahaya orang macam ni. Bahaya kalau kita ada perasaan macam ni. Okay? Ada orang dia dapat D, tiba-tiba dia dapat C. Kesyukuran dia maha dahsyat. Sangat dahsyat. Walaupun baru satu subjek lain tak ada pun perubahan. Tapi dia punya kesyukuran tu Allah janji dalam Quran, orang bersyukur ni aku tambah lagi nikmat. Dan Allah kata janganlah kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Ni baru saya kupas pasal nak ni tadi. Nak ni tadi sebenarnya dia duduk dalam satu kekuatan yang namanya emosi. Nak ni tadi dia duduk dalam satu kekuatan namanya emosi. Satu kajian yang dibuat oleh seorang profesor tentang manusia boleh cemerlang. Dia buat kajian 84% sebenarnya datang daripada kekuatan emosi individu itu sendiri. Dan you boleh check lah emosi you sekarang. No wonder lah budak miskin boleh jadi individu cemerlang dengan pendapatan gaji ratus ribu. No wonder lah seorang budak kelas belakang akhirnya boleh muncul sebagai seorang manusia hebat di muka bumi ini. No wonder lah seorang yang mengalami masalah disleksia akhirnya menjadi jutawan. Okay? Sebab apa? Sebab bila mana dia kata dia nak, emosi dia solid. Rugi kalau kita berada dalam satu keadaan yang serba ada. Laptop ada dekat rumah, bilik sendiri ada dekat rumah, aircon ada, mak beli pensel yang paling mahal, ayah beli beg yang paling mahal. Semuanya beli dekat dekat satu butik mahal tu, beg-beg sekolah tu apa nama? Situlah. Kan? Tak guna pun you pakai barang mahal. Baik you tengok orang yang pakai beg sekolah jahit-jahit, baju jahit-jahit tapi dia score straight A. Itu lebih baik. Saya pergi dekat Sabah, kawasan paling miskin dalam Malaysia, namanya Pitas. Okay? Budak tu nak pergi sekolah, dia kena keluar seawal jam 4:30 atau 5 pagi. Dan dia akan sampai dekat sekolah, depan pagar dia akan sampai dekat sekolah pukul 7 pagi. Dalam keadaan berkaki ayam. Kasut dia kat mana? Kasut sekolah dia. Kasut sekolah dalam beg. Nak masuk kelas, cuci kaki dulu, baru pakai kasut. Ni dekat Pitas. Saya pergi tengok tempat tu. Kawasan paling miskin dalam Malaysia. Okay. Gaji bapak dia setahun RM300. Bukan sebulan Setahun RM300. Macam Abang Q cakap sejam je lah kat sekolah. Macam itulah harga dia. Nak bagi tahu macam mana gaji RM300 setahun dia sekolahkan anak dia yang perlu keluar rumah seawal jam 4:30 atau 5 pagi. 5 pagi dah kira lewat. Dan saya ikut track dia. Tu. Ya Allah, kena naik jambatan gantung. Jambatan gantung 150 meter panjang Antara jambatan gantung terpanjang di Malaysia, kalah sambil boleh bunuh. Okay? Nak bagi tahu betapa
betapa kalau kita tengok sekarang ni, orang yang betul-betul nak berjaya ni, emosi dia tu, kata pakar yang buat kajian, 84% dialah punca kita yang serba kekurangan boleh buat seperti mana orang yang ada banyak peralatan, ada banyak sangat kelebihan, tapi tetap kalah. Tetap kalah dengan orang yang nak tadi. Okay? Baik. Bila mana kita nak tadi ni, kita dah faham solidnya emosi kita ni tadi, kita balik dengan sirah. Bagaimana perjalanan Rasulullah mengembangkan Islam. Nah, Rasulullah kita tahu diuji. Rasulullah kita tahu sahabat-sahabatnya diseksa. Okay? Tapi putus tak Islam daripada diri mereka? Terputus tak Islam daripada diri mereka? Tidak sama sekali. Okay? Walaupun Nabi pernah kata, dalam satu keadaan kamu dah terpaksa ikut apa yang mereka suruh cakap, kamu cakaplah. Andai kamu dah tak dapat tanggung dah bebanan seksaan yang dia bagi tu. Mana ketika itu Allah membenarkan. Tapi sahabat-sahabat memilih juga untuk sebut ahad walaupun batu panas atas badan. Kerana emosi inilah yang jadi kekuatan orang berjaya. Okay, dia kata dia nak dan dia faham. Ramai orang dia kata dia nak tapi dia tak faham. Okay, baik. Cik Khairul. Wow. Ya. Ini kalau di VR ni mau 3 jam, 4 jam je kot. Allah, masya-Allah. Alright, Cik Khairul, sini. Kita dah hampir 1 jam. Okay. Dah 1 jam. Hampir 1 jam dah ni. Tapi saya kira ini baru 1/9 kot, kan? 1/9 daripada apa yang Cik Khairul nak sampaikan malam ni. Tapi masya-Allah lah. Dan dah 1 jam, sebab kata Cik Khairul tadi kan, kalau kita cakap dekat sekolah, kita ceramah dekat sekolah 1 jam ni dalam 300-400 kan. Ini kalau saya kalau Cik Khairul cas 300 ni, dalam ni ada 30 orang Cik Khairul. Saya dah claim lah orang RM10. Tapi inilah hebatnya, ini hebatnya individu yang sudi berkongsi. Sebenarnya bukan Cik Khairul seorang je yang saya approach untuk sudi tak bersama dengan Abang Q untuk sampaikan input-input ni. Sebenarnya ramai. Tapi rezekinya ialah insan-insan yang hebat yang sudi merendahkan diri, berkongsi dengan adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Hebat orang-orang yang saya kira tak ada tandingan lah. Alright, so sebelum kita tutup Cik Khairul, saya rasa kalau saya biar ni memang 3-4 jam Cik Khairul. Saya pun tak sedar dah 1 jam Allah. Tapi insyaAllah tak sedar ni dah 1 jam, dekat hampir 1 jam. Tapi insyaAllah kita akan cuba deal lagi Cik Khairul untuk kita berkongsi lagi. Kita gunakan platform yang sedia ada ni. InsyaAllah Allah mudahkan urusan kita. Tapi setakat ni yang saya boleh kupas sikit lah tentang impian. Semua orang boleh cemerlang. Cemerlang tu saya kira sebagai impian. Semua orang nakkan cemerlangan. Tapi seorang Azizan Osman pernah menyebut, adakah kita menghidupkan impian, hidup ke arah impian, ataupun kita meninggalkan impian tu? Are you living your dream or are you living your dream? Bunyi dia sama, living, tapi maksudnya berbeza. Are you living, adakah kita hidup ke arah impian, ataupun are you living, kita meninggalkan impian? Itu kan. Tapi Cik Khairul ada ulas, ada 2 point dia. Ini baru sikit ni, 1 jam ni. Ya Allah, huraian panjang benar, ya masya-Allah, hebat. Siapa yang tak catat memang rugilah. Guru saya Tuan Rizal dia kata ilmu ni ibarat kudelia. Kalau kita nak tambat ilmu, tambatlah dengan pen. So siapa yang tak pencatat, saya rasa memang rugi malam ni. 1/9 yang saya yakin 1/9 tu 1/19 tak tahulah yang Cik Khairul kongsikan. Tu lebih pada 2. Dia nak sama ada dia sedar ataupun nak tapi tak sedar. Nak sedar tu maksudnya dia faham dan sedar kan. Ustaz Fahrul pun dia kata orang yang tahu tak mesti sedar. Orang yang sedar dia akan tahu. So sama ada dia sedar ataupun dia faham yang dia betul-betul nak berjaya, kuncinya apa? Takwa dengan iman. So keyakinan. Saya kata keyakinan kepada Allah tu yang teras utama, menjadi teras utama. Yang kedua, orang yang tak faham lah tentang impian dia, apa yang dia nak tu. Dia kata dia nak tapi tak faham. So apa yang jadi pada dia banyak menipu diri sendiri. Dia tak nipu orang lain, dia tipu diri sendiri. So adakah kita macam tu? Aku dengar orang tadi, zap, kena. Kita kata nak, tapi kita tak buat pun. Ya Allah, Masya Allah. Tu memang agak terasa kat situ lah. So inilah fungsinya majlis-majlis ilmu macam ni, untuk ketuk sikit. Terima kasih banyak-banyak Cik Khairul. So, nak kesimpulannya, nak cemerlang kita kena faham 2 perkara tu lah. Sama ada kita nak dalam keadaan kita faham apa yang kita nak, ataupun kita nak tapi kita tak faham apa yang kita nak. So Cik Khairul, sebelum kita minta Cik Khairul rumuskan secara ringkas dalam 10 minit lebih kurang, kita nak ambil gambar dulu boleh? Boleh. Gambar dulu.
ambil gambar dulu. Mesti kita akan post lah kat Facebook semua kan, kat Instagram kan. Alright. So kita akan ambil gambar. So yang boleh buka kamera. Ni student saya dia dah buka kamera awal lah, dia dah tahu dah. Kelas abang Q memang akan buka kamera punya. So Iman, ada Nurin, kita ada beberapa orang yang memang dah buka kamera dah. Alright, so kita akan buka kamera. Yang nak buka kamera, tak nak buka, tak apalah, suka hati korang lah. Tak nak sudah, nama kau beda. Alright, so kita akan buka kamera, kita akan ambil gambar. Tim saya akan ambil gambar, kita ada 2 page. Alright. 27 orang. Alright. So, saya kira dalam kiraan saya, kita akan ambil gambar. Tim saya akan ambil gambar. Ready? 1, 2, Okey. dah good. Aku pun tak tahu dah ke belum. Aku pun di sini je. Alright. Saya tanya dulu. Dah ke? Okay. So kita akan minta Cik Carol untuk rumuskan. InsyaAllah Cik Carol, kalau kita ada ruang lagi akan datang, sudikah kiranya untuk berkongsi lagi? Sudi. Saya kira pengaruh Cik Carol besar ni. Saya jarang-jarang lah ajak orang live boleh cecah sampai 30 orang sebenarnya. Allah. Pernah dulu awal-awal lah, lepas tu dia dah slow. Ini naik balik sampai dekat hampir 30. Tadi dah 30 lebih lah sebenarnya. Biasalah orang ada komitmen kan. So macam kita jemput orang hebat akan datang dengan kita. Ya. Alright. So sekali lagi. Satu lagi. Tim saya kata 1 dah, tapi 1 lagi macam tak apa nak okey. Okay, aku tak tahulah aku termasuk dalam golongan yang mana. Sekali lagi, last saya ambil gambar. 1, 2, dah aku senyum ni. Okey Cik Carol. Kita boleh simpulkan. Alright. Okey, ramai yang buka kamera tu. Cantik. Kita boleh simpulkan, minta Cik Carol simpulkan dalam lebih kurang dalam 10 minit. Boleh Cik Carol? Boleh, insyaAllah. Alright. Silakan Cik Carol. Okey, saya simpulkan macam Abang Q cakap tadi tu, 1/9 tu wallahualam, tapi saya kira memang betul lah. Banyak sangat saya nak kongsikan, saya seronok menyampaikan, dan yang paling penting saya seronok nak bagi manfaat pada orang. Itulah yang paling penting. Dan saya tak pernah fikir apa orang fikir pasal saya punya niat. Saya tak pernah fikir. Dia nak fikir saya riak, dia nak fikir saya belagak, dia nak fikir saya menunjuk, dia nak fikir saya, silakan saya kata. Sebab saya akan hanya jawab pada dia, good luck. Good luck lah dengan apa yang kau fikir tu. Sebab bagi saya, paling penting adalah apa yang saya fikir untuk diri saya. Okay? Sebab saya nak bagi manfaat pada orang. So bila mana saya tak buat seperti mana yang Nabi suruh, ya Allah suruh, tak guna sebenarnya saya cerita pasal saya ni nak tolong orang itu, nak tolong orang ini. Sebab kita tak tolong diri kita. Kita tak tolong diri kita dengan solat dan perkara-perkara wajib yang Allah perintah. Kita tak tolong. Okay? Jadi, secara ringkas kalau dapat saya nak rumuskan secara keseluruhan, Allah bagi kita masa. Okay? Dan Allah bagi kita pula pesanan tentang masa. Demi masa, manusia itu dalam kerugian. Andailah anda tidak mengaku anda manusia, maka good luck saya ucapkan. Kalau anda tidak mengaku anda manusia, maka saya ucapkan good luck dunia dan akhirat. Bila mana anda tak sedar anda manusia. Sebab jelas dalam Quran Allah sebut, demi masa manusia yang dalam kerugian. Bukannya kucing, bukannya tumbuh-tumbuhan, bukannya angin, bukannya awan dalam kerugian. Yang dalam kerugian itu adalah manusia. Okay? Melainkan orang ini orang yang beriman dan beramal dengan baik. Beramal dengan takwa. Okay? Beriman dan beramal. Okay? So, bila kita duduk dalam kelompok insan-insan rugi, maka ingatlah, walaupun kita berada di tengah pesta dalam kejayaan, sebenarnya Allah masih memandang itu satu kerugian. Takut tak? Dan walaupun kita berada pula dalam satu keadaan kancah kehinaan di mata manusia. Semua manusia memandang kita dalam keadaan hina waktu itu. Tetapi orang-orang beriman meletakkan darjat kita, ketinggian dan kemuliaan kita di sangat tempat yang tinggi, maka di situlah sebenarnya lebih baik kita mendapat di sisi Allah pandangan yang lebih tinggi dan mulia. Jadi orang-orang yang kekal
berada dengan niat yang betul, orang-orang yang terus berada dalam redha Allah, mencari redha Allah, maka orang ini dia tidak akan putus untuk meneruskan, dia tidak akan putus asa untuk meneruskan apa sahaja yang dia dah faham dengan iman dan takwa yang ada dalam diri. Dia dah faham dah apa dia nak buat. Maka dia akan terus pergi dan dia akan terus berserah kepada Allah. Kita selalu sebut Allahu Samad, Allahu Samad. Allah tempat bergantung. Bila kita baca surah itu dalam Quran, dalam solat, maka ingatlah kita masih menyerah diri kepada Allah. Kita masih lagi bergantung hanya pada Allah. Okey? Di situ akan ada kebahagiaan dalam nak meniti kejayaan, akan ada kebahagiaan dan anda akan sentiasa rasa nak buat dan nak teruskan walaupun manusia kata anda gagal. Kerana apa? Kerana hebatnya kat sini, apabila kita dah buat sesuatu itu solid kerana Allah, kita tidak mempedulikan apa saja tomahan ataupun apa saja bentuk cemuhan, tuduhan daripada manusia itu sendiri. Okey? Melainkan kita dapat membezakan manusia itu sedang menasihati kita ataupun sedang menilai kita dengan cara yang salah. Okey, kita dapat membezakan. Okey? Contoh orang yang sedang menasihati kita, pastinya kita akan dapat terima dengan rasa sangat seronok. Kita akan rasa dengan penuh kesedaran. Keikhlasan orang tersebut kita dapat rasa. Okey? Kita dapat rasa walaupun dia tidak belum tentu betul, tapi kita dapat rasa. Tetapi bila mana kita rasa sesuatu kata-kata yang datang tu kita terlalu fikirkan sangat, padahal benda itu salah. Tak ada pun dalam diri kita, tapi terlalu kita fikirkan sangat. Maka inilah yang akan menghentikan pergerakan kita. Jadi oleh itu jangan tewas dengan sesuatu yang belum anda pasti. Iaitu apa dia? Pandangan orang terhadap anda. Itu belum pasti. Tetapi bergeraklah dengan penuh usaha, bergeraklah dengan penuh yakin dengan apa yang anda dah pasti tentang kefahaman anda tadi. Ya, anda buat hanya kerana Allah. Sebab tu kuat kalau saya nak kupas tentang berjalan kerana Allah, bergerak kerana Allah. Dan ingat, Allah dah pesan, orang yang beruntung juga adalah orang yang sabar. Berpesan dengan kebenaran dan sabar. Banyak manfaat orang yang sabar. Okey? Jadi saya rasa itu sajalah kupasan saya pada malam ini. Jangan anda ubah sesuatu yang anda dah tetapkan kerana Allah. Jangan anda ubah. Teruskan dan pasti Allah sebut ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah kata mereka ini tidak mengetahui apa di depan mereka dan di belakang mereka. Yang Allah nak kita buat adalah terus berusaha kerana Allah. Sebab kita tak tahu apa Allah nak bagi. Ni memang kena pegang, orang beriman kena pegang. Okey? Abang Q dia tak tahu, dia buat Zoom ni, apa nak menanti dia lagi setahun, mungkin kerana Zoom ni lah dia jutawan. Dia tak tahu. Tapi Allah kata apa? Allah kata, man zallazi yashfa'u indahu illa bi'izni. Mereka ni tidak akan dapat pertolongan melainkan dengan izin aku, dan mereka ni tidak mengetahui apa di depan mereka dan belakang mereka. Saya buat bisnes, itu je pegangan saya. Saya buat je. Saya rasa saya nak tolong orang, saya tolong. Saya rasa saya nak bagi manfaat pada orang, saya bagi. Akhirnya saya tak tahu apa Allah nak bagi, tapi kita bersangka baik Allah. Dan saya dapat banyak sangat nikmat-nikmat yang tak terkata lah, senang cerita. Dan jangan takut merancang kerana Allah. Merancang je, teruskan. Okey, itu saja. Terima kasih Abang Q. Suara Abang Q. Alright. Semangat sangat mendengar je Cik Khairul. Alright, so 4 poin yang saya nak berpesan kepada semua sahabat-sahabat, tuan-tuan, puan-puan. Daniel, selamat datang Daniel Yohanes baru muncul. Allah Akbar. Kita dah habis dah Daniel. Tuan Daniel. So yang terakhir 4 perkara yang saya boleh simpulkan daripada Cik Khairul punya perkongsian malam ni. Yang pertama ialah tentang nak cemerlang. Semua orang boleh cemerlang, tapi nak cemerlang resepi Cik Khairul adalah yang pertama kita kena faham. Kita kena faham apa yang kita nak capai. Kita kena faham cemerlang tu apa dia, cemerlang ke tahap yang bagaimana, apa keadaan cemerlang yang kita nak. Kalau tak, dia cuma jadi fata morgana. Okay, yang kedua, kita kena jaga circle kita. Okay, jaga circle kita sangat penting. Iman, circle kita sangat penting. Nurin, Faika, Kak Kai, circle kita sangat penting. Jaga circle kita, ataupun kalau circle kita cukup bagus, cari yang circle yang lebih bagus untuk kita capai apa yang kita nak capai. Dan yang ketiga ialah tentang syukur. Okay? Kita jatuh, kita syukur. Kita bangun, kita syukur. Kita berjaya pun kita syukur. Saya teringat dalam filem Batman Begin. Saya nak kongsi sikit Batman Begin. Dia jatuh ke dalam satu perigi. Bapak dia kata,
Bruce Wayne jatuh ke perigi dan bapak dia kata, Bruce, kenapa kita jatuh? Why do we fall? Kenapa kita jatuh? Supaya kita belajar balik untuk bangkit. So ayah dia mengajar, kita jatuh tu jangan takut. Jangan takut bila kita jatuh, jangan risau, jangan gusar dalam kejatuhan kita sebab kita akan belajar balik macam mana nak bangkit. Dan yang keempat, ini guru saya selalu pesan, kadang-kadang apa yang kita fikir, orang lain tak fikir pun. Kan? Kadang-kadang apa yang kita fikir, ketakutan, malu, kerisauan, takut orang cakap apa. Kadang-kadang apa yang kita fikir ni, orang lain tak fikir pun. Kita yang beraya memikir, menakutkan diri sendiri. Kita yang perdayakan diri sendiri. Wah, pinjam ayat Cik Khairul. Alright, so itu saja saya kira Cik Khairul untuk malam ni. Kawan-kawan semua, terima kasih banyak kerana bersama-sama dengan saya. Betul Cik Khairul kata, saya pun tak tahu berapa ramai yang akan join malam ni, jujur. Dan saya tak tahu apa yang akan jadi selepas ni. So, apa yang saya boleh pesan ialah jadikan perkongsian malam ni sebagai satu input yang menjadi paradigma kita. Okay, anjakan paradigma untuk kita berubah, untuk kita capai lebih banyak kejayaan, insyaAllah.